Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak bawa isu apa? Perbankang sekarang ni, perbankang sangat-sangat lemah. Perbankang bukan level-level perbankang sebelum-sebelum ini. Sekarang ni level-level perbankang aku rasa macam orang yang tak ada pengalaman kita pergi letak di dalam tu. Orang-orang hak biasa-biasa, hak yang bukan bidang dia, kita pergi letak di dalam parlimen. Lalah apa pun tak ada, apa pun tak tahu apa yang diperbincangkan di dalam parlimen. Dan sekarang ni, apakah nasib ahli parlimen Kuala Kangsar? Apakah sama ada akan dipecat, akan digantung, akan dia apa-apa? Sebab Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional dah keluarkan kenyataan lagi 2 hari kita tunggu. So aku akan bawa bersama-sama dengan Iswardi Moni yang menceritakan. Dan aku nak bawa yang ni, hampa boleh tengok lagi. Kalau Perikatan Nasional troll orang, hentam orang, ataupun hantam pihak Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, tak ada masalah. Kita tak koyak, kita tak apa, kita relax-relax je. Tapi kalau hampa tengok lagi daripada pihak PHBN troll, hentam ataupun parli kepada Muhyiddin Yassin kan, kepada Perikatan Nasional kan, Allahu Akbar, dia punya koyak rabak ni dia keluar habis. Yang depa duk kata depa ni image Islam, depa ni memang dia parti Islam, berwajah ke Islam, tapi image yang keluar, kata-kata yang keluar tidak melambangkan image Islam. Sebab tu orang kata tunggang agama. Tunggang. Sebab apa? Sebab apa tunggang? Sebab nak raih undi, sebab nak dapat undi. Dia nak dapat undi daripada orang Melayu yang beragama Islam. Dia nak undi je, geng. Sebab tu apabila bukan orang-orangnya kita lantik menjadi wakil kepada tempat kita, wakil kepada rakyat, Allah, tak apa-apa yang dia bincang. Dia hentam orang boleh, kita hentam dia tak boleh. Apa dia ni? Kalau hampa tengok ahli parlimen Arau, aduh, pelik-pelik lah. Dia makin teruk lah kalau dia tak jadi menteri. Kalau dia jadi menteri, okey sikit. Tambah-tambah dia dah tak boleh live TikTok dekat dalam parlimen. Allahu Akbar. Tu, Wan Ahmad Faisal, ahli parlimen Macang. Allah. Okey, untuk pengetahuan apa, aku ada dengar juga baru-baru ni daripada beberapa orang. Oh, depa punya syok ni paklong-paklong lah. Orang tua-tua ni, depa punya syok dengan ahli parlimen Macang ni. Bukan sebab apa pun. Hanya sebabnya mereka boleh tertarik dengan ahli parlimen Macang sebab dia boleh cakap orang putih je. Sebab dia boleh speaking je. Jadi, untuk pengetahuan nampak orang-orang Melayu kita ni ada beberapa peratus lah. Oh, mereka kalau tengok seseorang tu speaking, Allah Akbar, memang mereka fikir dia ni hebat ah, Padahal otak dia cetek itu apa. Cetek sangat otak dia. Cuba hampa tengok macam baru ni Datuk Seri Anwar Ibrahim bentangkan belanjawan. Tiba-tiba dia tanya, hak yang duk cerita pasal pelaburan sana puluh bilion macam mana? Allah, aku pun jadi tepuk di apalah kebodoh sangat. Aku tengok dekat dalam komen-komen di dalam video ucapan dia tu, kan? Hak yang kenyataan dia, aku duk baca komen, Allah, apa jenis orang? Belanjawan lah, pendapatan lah, kan? Hak yang pelaburan itu untuk menjana pendapatan kepada rakyat dan juga negara. Salah satu peluang pekerjaan untuk rakyat dan rakyat dapat cari rezeki. Dan apabila syarikat tu dah ada yang jadi dalam Malaysia, syarikat tu kena bayar cukai. So dia dapat menguntungkan kepada pihak kerajaan. Kerajaan dapat menjana pendapatan daripada pelaburan itu sebab dia bayar cukai. Jadi itulah kan, bukan nak kata, tapi kalau bukan ahli-ahlinya mengarut gila punya. Okey, itu satu bab. Dan sekarang ni kita bawa untuk yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. InsyaAllah, saya hampa dengar lagi memang best lah. Memang insyaAllah kita harapkan apa yang Iswardi Moni sampaikan memang best. InsyaAllah. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. So apa jadi dengan Iskandar ni? Kau kata itu kalau dia nak keluar nak berlaku lompat parti, bukan lompat parti, ialah nak terlaksana akta lompat parti tu, dia kena, orang kata apa, kena dipecat. Nasib Iskandar Zulkarnain diketahui sehari dua lagi. PN akan membuat keputusan dalam beberapa hari akan datang mengenai tindakan terhadap ahli parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain berikutan keputusannya menyokong PMX. Tuan Agong PN Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar. Dalam sehari dua kita akan adakan mesyuarat. Setelah itu kita akan buat keputusan, katanya. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Parti belum membincangkan apa tindakan dikenakan tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian ahli, kata beliau.
So dalam Allah. Tak boleh nak reach pula. Tak adalah sampai nanti kan keahlian dia. Dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan. Okey. Ni saya dah sebut gitu. Now, untuk hilang kerusi Kuala Kangsar Iskandar ini, dia kena berlaku 3 perkara ini. Pertama, dia letak jawatan. Kedua, dia lompat parti. Arti kata dia keluar daripada Perikatan Nasional atau bersatu, kemudian dia sertai mana-mana parti atau jadi bebas, tapi menyokong kerajaan dan duduk di blok kerajaan. Dan yang ketiga, dia dipecat daripada parti. Tetapi macam saya kata itu, berani ke Perikatan Nasional nak pecat Kuala Kangsar ini? Kerana sekarang ini kalau kita tengok pengaruh Perikatan Nasional di kawasan Perak dah semakin berkurangan. Kita tengok dekat Johor, kita tengok dekat Pahang, pengaruh Perikatan Nasional dah mula mengendur, kita kata. Dan juga kita tengok sahabat-sahabat trooper mereka dah mula menghilang. Saya kata, bagaimana Perdana Menteri, bagaimana kerajaan yang ada sekarang ini dah mula menutup pintu-pintu masuk duit-duit scammer dan juga duit-duit untuk nak yang telah disakau sebelum ini untuk nak menaja mereka directly or indirectly. Yang ada tinggal-tinggal dekat komen ni saki-baki tai unta je, tuan-tuan. Yang ni memang sama dia betul-betul tak puas hati, dia buat fake account, alang-alang dah ada, ataupun ada baki duit yang dia orang dapat, dia teruskanlah, dapatlah sebarang 20-30 ringgit, jadilah. But point ni macam ni, adakah dia akan dipecat? Persoalan ini terjawab apabila dengan kenyataan tadi mengatakan bahawa dia tidak akan dipecat selagi mana dia tidak duduk di kerusi sana. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan dan memberi indikasi kepada apa? Ini memberi indikasi bahawa dalam keadaan dan politik sekarang ini, Perikatan Nasional terutama Bersatu mengetahui mereka tidak ada kekuatan kerana 2 perkara. Yang pertama, Perikatan Nasional Bersatu specifically mengetahui daripada segi sokongan rakyat sudah mula mengendur. Rakyat mula bosan dan muak kepada pembangkang-pembangkang sebegini. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dan ini paling penting, bahawa PAS sendiri sudah tidak memberi sokongan kalau sekiranya Bersatu nak bertanding. Dan Bersatu tahu mereka tak nak kehilangan one more. Dan kalau mereka kalah sekali ini, dia akan lost. Dia akan hilang. Secara moralnya Bersatu sudah kata boleh hilang lah. Boleh bungkus 3 lah the next PRU. Saya dah kata habis, dah boleh bungkus 3 lah. Now, kemaman macam mana Is? Saya boleh kata macam ni, kemaman PAS akan menang. Itu kita tolak kat situ. Kemaman PAS akan menang, tak ada isu. Sebab itu memang tempat dia. Tetapi luar daripada itu, dia sudah tidak ada sokongan yang kuat, tidak ada sokongan yang mampu untuk nak mengekalkan kerusi-kerusi mereka di luar daripada kawasan Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Luar daripada kawasan dan Perlis lah. 3-4 kawasan ini Perikatan Nasional tidak mempunyai kekuatan, tuan-tuan. Now, ditakdirkan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, PMX kita kekal sehingga habis penggal ini. Sehingga habis penggal yang ini berlaku PRU 16 kekal dan performance dia lebih baik macam saya sebut semalam. 2 objektif utama PMX, pertama ialah untuk memastikan defisit perbelanjaan jadi surplus. Maksudnya 2 tahun lagi, berkemungkinan 2 tahun lagi pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Itu yang pertama. Dan kedua, mengurangkan hutang negara. 2 perkara ini berlaku. By the end of his tenure term, dia akan dinobatkan sekali lagi sebagai antara Menteri Keuangan terbaik Asia. Tuan-tuan percayalah apa yang saya sebut pada 18 hari bulan Oktober 2023 ni. Tengoklah nanti. Kerana dalam sejarah sejak beliau meletak jawatan pada tahun beliau dipecat pada tahun 1998 sehinggalah pada tahun ini 2023, tidak ada sekali pun negara menghadap bajet negara itu surplus. Semuanya defisit. Semua negatif, tuan-tuan. Tapi kalau PMX berjaya bawa, maka orang kata PMX akan jadi Perdana Menteri terbaik. Okey. Kedua, kita tengok perbelanjaan bajet 2024 ni adalah perbelanjaan ataupun jumlah bajet yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Tetapi tuan-tuan perasan tak bahawa perbelanjaan mengurus
Perbelanjaan mengurus antara yang terendah berbanding zaman Perikatan Nasional memerintah. Macam mana bajet belanja tu besar tetapi mengurus rendah? Sebab bila pengurusan direndahkan, lebihan itu diletakkan dalam dua perkara, subsidi dan juga pembangunan. Pembangunan kali ini antara yang terbesar, subsidi antara yang tertinggi. So, kedua-duanya diberikan balik kepada rakyat. So, mereka yang bising ni, kenapa kita masih susah dan sebagainya. Saya kata, it will take time. Tetapi direction yang kita pergi itu betul. Kerajaan kita ada limited resources yang kita boleh spend over a year. But we are getting there. Slowly we are getting there. InsyaAllah. Dan dengan tata kelola yang betul, tanpa rasuah, tidak ada sakau, pemimpin yang meletakkan rakyat dahulu. Rakyat dahulu, walaupun ramai penjawat kerajaan, penjawat awam tak sokong kerajaan PMX, tetap dia bagi 2,000 dan 1,000 sebagai bantuan kepada kerajaan, kepada penjawat awam. Pun kalau tak berterima kasih, aku tak tahulah. Tapi tak apalah, tunggu dia terima nanti. Lepas tu kita cakap lah kat dia orang, dapat 2,000 senang kita ni. Tak apalah, mungkin kita dapat kod lain. But point is, kenapa dia letak 2,000 tuan-tuan? InsyaAllah lepas penjawat awam dapat dana tersebut, kita akan nampak perubahan ekonomi yang ketara. Tengoklah nanti. Tuan-tuan fikir kenapa 6% naik 8%? Dia tak naik kepada telekomunikasi dengan makan minum, itu tak naik. Tapi transport, hotel akan naik. Tuan-tuan, bila dia orang dapat 2,000 seorang, kalau penjawat awam sejuta orang, 2 bilion itu dalam market, agak-agak dapat duit lebih tu dia nak pergi mana? Dia akan berbelanja. Berkemungkinan dia akan pergi berbeli barang. Berkemungkinan mungkinlah nak pergi holiday. Mungkin 2,000 tu 2,000 mana cukup nak pergi holiday is additional lah. Dia dah ada budget holiday dia. Dia tambah dekat 2,000 kat situ, bolehlah dia expand. Dia spend lebih. So, dengan 8% tadi tu, pulangan kerajaan akan lebih, interest daripada segi pendapatan rakyat kerajaan akan lebih. Next year 2025, you will see even a bigger budget. Dan kita akan dapat, mungkin ada kemungkinan lepas ini surplus. Kalau tak 25, 26, insya-Allah mungkin surplus bajet kita. Baik. Now, semua ini tidak akan berlaku kalau pembangkang kita tak kuat. Kuat ke pembangkang kita, tuan-tuan? Saya tanyalah. Kuat ke pembangkang kita? Pembangkang kita tak kuat. Tapi, yalah, dalam tak kuat tak apalah sebab kita tak sakau kan? Bolehlah. Punyalah tak kuat pembangkang kita ni, tuan-tuan. Nak cerita. Hari ini, kecoh Dewan sebab Muhyiddin Yassin kena troll. Kita dengar. Pandangan Pagu semasa Pagu menjadi Perdana Menteri menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut. 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu. Keranalah Pagu apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Benas biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pagu tadi ada kata tentang kita mesti Pagu ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pagu rasa ragu? Adakah sewaktu Pagu jadi Perdana Menteri itu, Pagu tidak laku secara hemah sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekalipun tak boleh balik. Tarik balik. Ya, Pagu. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. So dia tarik. Itu sudah luar bangsat punya orang ni. Ya. Apa pada betul. Biadab. Perkara yang hujung akhir itu menantu saya itu ada niat jahat. Ya, tarik balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik balik kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No. Speaker Peraturan Dewan. Di mana speaker? Sebelum itu, di mana speaker? Saya guna Peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat
terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Muhammad tadi benarkan perkataan biadab digupakan di Parlimen. Saya dah tengok Yang Muhammad diam. Selesaikan Jadi saya nak satu-satu, beritahu, Yang Muhammad. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan, geramnya saya pada mereka. Okay. Right. Kita dah dengar tadi. Ada dua perkara lah. Pertama sekali, oleh Kota Melaka tadi, dua perkara. Pertama, PN bising pasal apa orang kata bernas memonopoli. Dia tanya, bukankah kamu iaitu Muhyiddin Yassin yang tanda tangan 10 tahun monopoli bernas terhadap beras? Itu soalan pertama. Kedua, Muhyiddin Yassin membangkitkan isu, adakah benar subsidi tersebut sampai kepada rakyat? Kemudian Kota Melaka kata, yang kamu persoalkan tu adakah kerana kamu ada pengalaman? Yalah, pengalaman lah. Ada subsidi tapi subsidi tu tak sampai kepada rakyat. Sehingga anak menantu tak nak balik ke luar negara. Lepas tu diorang gaduh kat situ lah kan. Tapi dua poin yang dibuatkan oleh Kota Melaka tadi adalah valid point, tuan-tuan. Yang pertama berkenaan dengan 10 tahun yang tak dijawab oleh Muhyiddin Yassin. Sebenarnya, Bernas itu menandatangani konsesi untuk untuk monopoli beras itu selama 10 tahun. Perjanjian itu adalah selama 10 tahun dengan kerajaan untuk bernas. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan subsidi. Jadi bila dia tanya soalan, bila Paguh bertanya soalan kepada Tambun, Perdana Menteri bertanya Perdana Menteri, adakah subsidi itu sampai kepada rakyat? Seolah-olah dia tak yakin bahawa subsidi itu sampai kepada rakyat. Dia datang ketidakyakinan itu datang daripada mana? Dia kena be specific about it. Seolah-olah ketidakyakinan itu datang daripada pengalaman dia sendiri. Itu yang dikatakan oleh Kota Melaka tadi. Dan dia relate kan lah, sebenarnya tak perlu pun dia relate pada anak menantu. Tapi mungkin yalah dengan secara indirectly nak bagi tahu. Of course dalam dewan tak boleh lah, tak ada kaitan pun benda tu kan. Tapi saya kat luar ni saya boleh tanya, iyalah betul lah. Adakah dengan pertanyaan itu ketidakyakinan subsidi itu sampai kepada rakyat, seolah nak mengatakan bahawa PMX nak sakau subsidi tersebut? Itu soalan dia, seolah-olah. Dan bila dia bercakap dalam perkara konteks tersebut, apakah dia bercakap dalam konteks bahawa dalam konteks pengalaman dia sendiri? Itu persoalan yang nak dibawa dalam hal ini. Okay? Baik, itu soalan dia bawa. Saya Dewan Rakyat kecoh gara-gara isu menantu Muhyiddin. Dewan Rakyat kecoh seketika hari ini susulan Ko Puai Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka, mencelah perbahasan Muhyiddin Yassin dengan membangkitkan isu menantunya Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu Muhyiddin membahaskan rancangan undang-undang pembekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Ku kemudian mencelah dan menyoal Presiden berhubung kenyataan keputusan kerajaan membenarkan konsesi bernas selama 10 tahun bermula 11 Januari sehingga 2031 ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP juga membangkitkan kes menantu Muhyiddin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan di bawah senarai notis merah Interpol. Tidak puas hati, Ku Muhyiddin meminta timbalan speaker yang mengarahkan Ku menarik balik kenyataan tersebut. Tuan Speaker, seperti yang dibagikan oleh Ketua Melaka tentang menantu saya dibuat dengan niat jahat, saya minta dia tarik balik. Pasal kenyataan ini yang kita bahas bukan soal itu, katanya. Okey. Suasana terus hangat. Okey, saya menggunakan namun Syahidan tetap mempertahankan. Okey, satu lagi, bila Syahidan rujuk perkataan bangsat tadi tu, disebut perkataan bangsat. Kemudian apa orang kata jelutong Sanis Raya. Sanis Barat Netaji Raya. Raya lah kita panggil. PH Jelutong mengatakan bahawa menarik balik kerana perkataan bangsat. Dia kata, saya tak merujuk kepada sesiapa, saya bukan cakap Kota Melaka, saya sebut umum. Bodoh kalau percaya kata dia lah. Baik. Kemudian Alice mengatakan, saya minta Kota Melaka tarik balik kerana keluar tajuk. Saya minta Kota Melaka tarik balik. Okey, bagaimanapun Ku enggan menarik balik, sebaliknya memberikan penjelasan. Sidang Dewan terus menjadi kecoh setelah beberapa ahli PN meminta timbalan speaker mengarahkan Ku menarik balik. PN ini dah hangatkan lagi apabila Awang Solahuddin Hashim, PN Pendang, menasihatkan Ku supaya jangan ikut perangai Zionis. Walaupun berkali-kali minta Ku menarik balik, wakil DAP itu enggan membuat demikian sehingga memaksa Lau mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan, hanya dibenarkan masuk setelah waktu rehat. Awang Hashim kemudiannya menarik balik perkataan Zionis. Sesi dimula semula dengan Muhyiddin dibenarkan membuat ucapan penggulungan. So dia tak jawab lah soalan Ku tadi tu. Sepatutnya kalau Ku bijak, tak payah nak provoke macam tu kan. Bagi saya mudah, dia tanya soalan itu je. Soalan dia apa? Soalan dia berkenaan dengan konsesi 10. Itu sebenarnya yang kita nak tahu tu.
Konsesi 10 tahun tersebut ditandatangani bila dia mempersoalkan tentang beras. Itu yang kita nak persoalkan. Baik. Saya terdelete. Okey geng, alhamdulillah, syukuran ya Allah. Kita dah bersama, kita dah dengar penjelasan daripada Iswadi Moni dan aku sangat-sangat puas hati dan aku mengharapkan perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan tindakan usaha oleh menteri-menteri kabinet yang bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat meraih kejayaan. InsyaAllah. Sebab apa, kita boleh tengok nombor satu kita kena lawan dan paling wajib kena lawan adalah rasuah. Sebab punca satu-satu negara tu rosak bukan dadah. Dadah nombor 2. Sekarang ni yang nombor 1 adalah rasuah. Punca daripada rasuah lah dadah bertebaran di atas muka bumi. Punca daripada rasuah lah dia dah jadi satu ketagihan. Sebab apa? Sebab orang yang menerima rasuah tu dia rasa senangnya dapat duit. Kan? Dan orang yang pemberi rasuah tu pula, walaupun dia bawa barang-barang yang salah, dia bawa benda-benda hak yang dia tahu, kan, tak kira lah daripada segi projek ke, daripada segi salah guna kuasa ataupun rasuah ke, ataupun dia bawa benda-benda haram, benda-benda yang salah daripada segi undang-undang, untuk nak selesaikan kesalahan dia tu dengan bagi duit. Jadi sepatutnya penjawat awam ataupun penguat kuasa kena tangkap dia, bawa pergi ke mahkamah dan dia hak yang si pesalah kena bayar denda kepada mahkamah. Sepatutnya pendapat itu sampai kepada mahkamah dan mahkamah dapat sampaikan kepada kerajaan. So, disebabkan kesalahan tu, denda tu dapat dekat kerajaan. Kerajaan dapat gunakan balik duit tu untuk bagi kepada rakyat. Tapi apabila salah guna kuasa rasuah, kerajaan rugi, memang kerajaan akan rugi sangat-sangat besar, nak abang ambil gambar. Jadi rasuah ni dia akan merosakkan agama, dia akan merosakkan bangsa, dia akan merosakkan habis susu galuh kita, keturunan kita, dan dia akan rosak nama kita, dia akan rosakkan akhlak kita, dia akan rosakkan negara dan dia akan rosakkan minda mentaliti rakyat. Jadi untuk pembangkang, bukalah minda. Berfikiran untuk rakyat dan untuk negara, bukannya untuk nak troll orang, maki orang, hentam orang. Orang hentam hampa balik, hampa koyak rabak. Tunjuklah sikit, hampa ni seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang gah, pemimpin yang berani, yang menentang rasuah, yang membela rakyat, yang tahu sistem pelaburan, sistem macam perniagaan, sistem macam mana percukaian ke apakah. Ini apa-apa hak yang kerajaan buat, hang tak baca habis lagi, hang dah hantam macam-macam. Bila hang dah hantam, kerajaan daripada pihak kerajaan dah mula jawab, lepas tu hang start koyak. Bila hang koyak, hang hentam balik. Kan? Jadi, apa yang aku tengok sekarang, kerajaan banyak berdiam diri. Hampa hentam Anwar Ibrahim kau-kau. Hampa maki Anwar Ibrahim kau-kau. Hampa jijikkan Anwar. Hampa fitnah. Hampa khazafkan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar diam je. Malah Anwar tak menjawab pun. Dan satu hari nanti, apa yang hampa hina, apa yang hampa maki, hampa sendiri hampa akan tutup mulut. Percayalah. Sebab hampa dah tak larat duk nak ulang. Hampa duk ulang sampai masa isu ni tak laku lah. Bawa isu lain. Fitnah itu, fitnah ini, fitnah itu. Kan? Hak pecacah-pecacah di bawah ni tahu kalau depa buat kerja dapat fulus. Jadi inilah level-level pembangkang, level-level yang semata-mata nakkan kedudukan, nakkan kuasa, nakkan makan gaji buta. Orang dah suruh pi berunding untuk peruntukan, sampai sekarang duk tak berunding lagi. So ahli Parlimen Kuala Kangsar tu yang boleh menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sebab apa-apa. Dia sendiri, dia keluarkan kenyataan dah. Kan? Dia kata tak ada ugutan apa-apa, ini semata-mata peruntukan. Disebabkan dia nak bantu rakyat tempat dia. Dia memerlukan duit sebab dia nak tunjuk, dia nak berkhidmat kepada rakyat dia. Kerajaan dah sediakan saluran, dah sediakan jalan untuk mendapatkan peruntukan. So, gunakanlah jalan tu, gunakanlah susu galuh tu, apa yang dah disediakan. Ini handuk menjerit. Anwar Ibrahim panggil suruh berunding. Sampai sekarang hang tak berunding. Kok celah mana hang nak dapat duit? So, pembangkang berfikir, bercakap, bagi hujah, bagi apa, dengan tunjukkan sikit pembangkang ni pembangkang yang hebat, pembangkang yang bijak, pembangkang yang tahu soal ekonomi, pembangkang yang tahu soal pengurusan.
untuk nak naikkan martabat rakyat dan martabat negara. Ini disebabkan tidak menguntungkan hampa. Hampa tak dapat jadi kerajaan, parti lawan hampa hak naik jadi kerajaan, lepas tu hampa duk koyak rabak gila punya. Malah menjerit, memfitnah, memaki hamun, adu domba. Sehingga kan boleh kata agama Islam terancam di dalam kerajaan perpaduan. Kepala lah mereka ni. Bayangkan peruntukan untuk agama Islam saja ni 1.9 bilion. Tak pernah kerajaan terdahulu bagi peruntukan yang paling besar seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Besar gila punya kali. Jadi Islam nak terancam kok celah mana? Malah kalau hampa follow TikTok Menteri Agama, cuba hampa tengok. Dia betul-betul best lah. Memang best lah aku tengok. Dia pergi turun. Dia pergi cari gelandangan-gelandangan. Dia pergi cari janda-janda. Hak yang mana bapak masuk penjara, bapak kena tangkap orang susah. Yang duduk sewa bilik je, geng. Sewa bilik, duduk dengan anak-anak 2-3 orang. Hampa boleh pergi dekat TikTok ataupun hampa tengok hak yang Mawid punya. Dekat Facebook pun ada. Hampa tengok. Alhamdulillah, aku rasa bangga. Walaupun orang duk kata macam-macam dekat Menteri Agama ni kan. Tapi apa yang aku tahu, Menteri Agama ni dia dilantik atas, kalau tak silap aku, syur agung yang syur kan lantik Datuk Naim ni sebagai Menteri Agama. So of course lah Datuk Seri Anwar Ibrahim kena ikut sajalah. Jadi aku sangat best, aku sangat berpuas hati dengan apa yang berlaku di dalam kerajaan hari ini. Dan insyaAllah hampa boleh tengok Rafizi Ramli, walaupun dia macam dia kurang bercakap, tapi Alhamdulillah kerja dia, apa yang dia usahakan, IPR, intensif pendapatan rakyat, dah sampai Sabah, geng. Disebabkan apa? Disebabkan kerajaan negeri berhubungan dengan kerajaan pusat secara baik. Tak sombong, tak bongkak, tak maki hamun, tak adu domba. Cuba hampa boleh tengok IPR, Kementerian Ekonomi, dapat tanah kerajaan negeri betapa besarnya untuk buat pertanian. Untuk siapa pertanian tu? Untuk rakyat. Jadi apabila lebay-lebay yang kononnya berusaha untuk rakyat, untuk agama bangsa, tapi keperluan rakyat pun hampa duk harap import lagi, mampu ya. Jadi sekarang ni kita perlu hasilkan sendiri. Kita perlu orang yang pandai buat kerja, orang yang reti buat kerja. Bukannya semata-mata sembang, bila dah kena maki duk tunggang agama, duk nak tutup kesalahan dia dengan agama Islam. Amat-amat memalukan lah. Malulah sikit dekat bangsa-bangsa lain yang duk perhatikan kita hari-hari. So aku mengharapkan semuanya dipermudahkan dan tolong bagi tahu dekat ahli-ahli parlimen hampa yang mana kawasan Pembangkang, tolong WhatsApp depa, pergi kat pejabat depa, pergi dekat hantar surat dekat depa. Kalau tak mau tunggu Hamzah Zainuddin yang pergi berunding, silalah secara individu pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak pun hantar surat ataupun hantar surat secara senyap mengatakan kami menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Settle masalah. InsyaAllah duit akan masuk tak lama lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah keluarkan kenyataan, dia kata dia belum berhubung dengan ahli parlimen Kuala Kangsar. Mungkinlah selepas ni akan ada perbincangan, akan ada lah apa semua. Mana tahu insyaAllah dipermudahkan, masuk 1 juta. Sebab peruntukan untuk ahli parlimen kerajaan 3 juta. Zaman sebelum ni ahli parlimen pihak kerajaan dapat 3.8 juta. Dan sekarang ni hari tu Anwar Ibrahim turunkan kepada 300,000. Ahli-ahli parlimen kerajaan ni terutama UMNO BN tak puas hati kan. Tak boleh. So dinaikkan balik kepada 3 juta. Dan inilah perancangan-perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tahu, dia berbelanja, dia mengikut kemampuan pendapatan kerajaan. So dia tak akan berbelanja sesuka hati dan dia akan manfaatkan ke setiap duit-duit. Dia tak mau contoh macam tahun ni kita rugi kepada subsidi berbilion, 80 bilion. Habis sebab subsidi 80 bilion tu, cuba hampa kira pendatang asing yang orang kaya-kaya yang tak perlu dapat pun. Bayangkan mereka dapat makan berapa bilion dah. Hampir 50 bilion untuk orang-orang kaya dan juga pendatang asing. Untuk kita macam B40, M40 baru dapat berapa je. Mungkin baru dapat 20 bilion, 30 bilion macam tu. Acik tengoklah. Dan aku bersyukur sangat-sangat daripada hari mula Datuk Seri Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri sehinggalah hari ni hutang negara tak naik-naik. Kita boleh tunggu untuk tahun depan, nanti Jabatan Audit Negara mereka akan kira-kira balik duit negara ni sepanjang 1 tahun 360
365 hari kerajaan berbelanja menggunakan hak belanjawan. Kita boleh tengok untuk tahun depan 2024 Jabatan Audit Negara akan keluarkan berapakah hutang yang dibuat tahun 2022 2023 dan berapa pendapatan dan berapa penggunaan keluaran apa semua. Jabatan Audit Negara akan keluarkan seperti mana, kalau tak silap aku minggu lepas, Jabatan Audit Negara dah keluarkan berapakah hutang yang tahun 2022 yang dibuat, berapakah pendapatan kerajaan, berapa semua ada detail. Dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa beberapa tahun ni dia berjaya mengurus kewangan negara, mengurus balik mata wang, dapat menguruskan kembali semua insya-Allah. Insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat jadi Menteri Kewangan terbaik Asia ke dunia ke, insya-Allah. Yang penting kita perlu angkat orang yang sepatutnya memerintah negara kita. Okey, yang penting, yang sangat-sangat penting dan percayalah, rasuah wajib dihapuskan. Okey, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuang. Assalamualaikum.